Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sama kitab kita ni Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nazam Syar'i Jawharatul Tauhid dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Musanihnya dah. Dan lepas tu syarah dia Tuhfatul Murid tu oleh Syekh Al-Bajuri. Syekh Al-Bajuri. Jadi kita sambung ke nazam yang ke 107 108 ni. Masalah arash, kursi, qalam dan lauh ni. Empat kali ni arash, kursi, qalam dan lauh ni. Nazam yang 107 dan 108. Dia bunyikan wal arsyu wal kursiyyu thumma al qalamu wal katibu dan lauhu kull hikamu la li ihtiyajin wa bihal imanu yajib 'alaika ayyuhal insanu. Jadi maksudnya dah, dan arash, kursi ni, thumma al qalamu, kemudian pena qalam, wal katibu, malaikat pencatat, serta lauhu, malaikat pencatat berserta lauh, semuanya mengandungi hikmah. Kullah hikamu, dah setiap satu tu ada hikmah. Bukan kerana satu keperluan ihtiyajin, bukan kerana satu keperluan. Bihal iman, dan dengannya wajiblah engkau beriman lah, wajib beriman. Bihal imanu yajibu 'alaika ayyuhal insan, wahai manusia dia. Jadi dan dengannya wajiblah engkau untuk mengimani, wahai manusia. Okey. Syarah tentang arash. Arash adalah satu jisim yang agung lagi bercahaya serta tingginya. Benda lah jisim-jisimnya. Satu pendapat mengatakan dia itu dari nur, dari cahaya. Pendapat lain mengatakan dari zabarjad, biru ya. Dan pendapat yang lain pula mengatakan dari yakut merah. Ini pendapat-pendapat belaka. Dan yang utama dalam hal ini adalah menahan diri daripada memutuskan penentuan hakikatnya kerana ketiadaan ilmu perihal yang demikian. Hak maulidnya bakal atas diri, tawakuf dia. Duk diri senyap, jangan duk kecek ke apa, jangan duk bicik lah. Hak maulidnya dah. Kerana tak ada dalil yang jelas dah. Menurut qaul yang hakiki, menurut pendapat yang qaul yang tahqiq, qaul yang tahqiq yang ada dalil kuat lah, berdasarkan kuat sunnah. Arash itu bukanlah sesuatu yang bulat, melainkan dia adalah satu kubah di atas alam yang punya 4 tiang penyangga. Jadi ada sebut macam kubah dah. Ada 4 tiang penyangga dengan dipikul oleh 4 malaikat di dunia ini dan 8 malaikat di akhirat. Kata pula di dunia ini. Hadis tersebut tahu dah, tersebut malaikat, 4 malaikat dah. Terlepas malaikat di akhirat nanti kerana bertambahnya keagungan dan kebesaran di hari akhirat, negeri akhirat. Dulu masa dunia, masa bukan di dunia, masa di zaman dunia ni, zaman lalu 4 malaikat. Masa zaman akhirat ni 8 malaikat bertambah dah. Kerana keagungan dan kebesaran negeri akhirat lah. Okay, kursi tu adalah satu jisim, adalah benda lah jisim ni yang agung lagi bercahaya. Berada di bawah arash serta bercantum dengannya di kursi ni, bawah arash, cantumnya arash. Jadi atas langit yang ketujuh. Antara kursi dan langit yang ketujuh sejauh perjalanan 500 tahun. Sebagaimana nukil dari Ibn Abbas. Itulah dalil dah. Setara tu je. Hak lain tu tak bincang lah. Benda ni benda kita kalau mengaji astronomi ni, pasal langit ni. Mana lagi benda pelik yang kita tak tahu dah. Namun yang utama dalam masalah ini adalah tidak memutuskan penentuan hakikatnya kerana ketiadaan ilmu perihal demikian. Kalau boleh kat senyap nak tak sedap bicara pasal benda ni tak ada dalil yang jelas dah. Dan kursi itu adalah lain dari arash. Ia lain daripada arash. Berbeza hanya menurut Hasan Basri. Hasan Basri ni kata sama je, kursi dengan arash ni sama. Tapi ikut dalil kita tengok tu lain lah. Ada dalil menyebutkan kursi tu lain, arash tu lain lah.
Qalam pula atau pena adalah satu jisim, benda juga. Dia sebut jisim ni, ikut takrif ilmu kalam ni, benda lah. Nah. Dia sebenarnya atas takrif lah. Nah. Kalau sebab apa dia kata mujassimah tu, sebabnya jisim-jisim ni benda makhluk lah. Ikut takrif dia gitu. Qalam atau pena adalah satu jisim yang agung lagi bercahaya, yang diciptakan oleh Allah dan diperintahkan untuk mencatat segala yang telah terjadi dan segala yang akan terjadi hinggalah hari kiamat. Itu pena lah. Apa kita bicara saatnya jisim ni mengikut takrif ahli kalam yang lain lah. Mengikut ahli fizik ngaji sains pula jisim ni lah. Jisim ni boleh bertukar pada tenaga. Tenaga tu bukan jisim ni. EMC kuasa 2 dah. Kehilangan tenaga menghasilkan tenaga. Kehilangan jisim menghasilkan tenaga besar. Itu takrif sains lah. Sebab itu kita kata ni atas takrif lah. Jisim mengikut ilmu kalam ni lebih luas lagi dah. Masuk semua makhluk dipanggil jisim lah. Walaupun tak ada berat ke apa dah. Tu mengikut takrif lah. Nah gitu lah. Mengikut ngaji sains kat fizik kat, jisim ni bukan tenaga. Tenaga tu bukan jisim. Dia boleh bertukar tenaga dan jisim. Berdasarkan EMC kuasa 2 lah. Tu takrif mengaji. Tu mengikut sunnatullah sistem dah. Tu takrif fizik dah. Sains dah. Takrif ilmu kalam ni pula dah. Kalau jisim, ya tak takrif lah. Kalau jisim tu sekadar nak kata ada. Lain lah. Siapa kata boleh kata tu. Jisim kalau ada wujud dah. Tapi takrif yang diberikan oleh kalam ni lain. Jisim tu benda yang makhluk lah. Jadi kita kata tak boleh. Atau dikatakan mujassimah tak boleh tu dah. Apa yang menjisimkan Allah SWT tu. Kapi dah. Sebab dia menyamakan dengan makhluk. Sebab takrif dia tu. Tapi kalau takrif yang lain. Tidak ikut ilmu kalam tak. Mungkin maksud yang lain lah. Sekadar mengatakan wujud lah. Nak maksud dia. Kena faham tu keadaannya. Okey, habis itu dah. Kalau ikut sains tak. Bukan sekadar makhluk pun bukan jisim. Tenaga lah. Banyak lagi yang bukan jisim lah. Ikut takrif lah. Itu atas masih takrif lah. Kita bincang ni ikut takrifan ilmu kalam. Dia menyatakan jisim itu makhluk lah. Gitulah dah. Okay, kalam ni pena, jisim yang agung lagi bercahaya yang diciptakan oleh Allah dan diperintahkan untuk mencatat segala yang telah terjadi dan segala yang akan terjadi hinggalah hari kiamat. Ini catat habis. Itu ialah kalam, tugas dia. Okay, malaikat pencatat tu ada 3. Pertama yang mencatat amalan-amalan para hamba. Ni catatan dunia lah. Malaikat catat amalan para hamba. Yang kedua yang mencatat dari Lauhul Mahfuz. Akan apa-apa yang ada pada tiap-tiap tahun. Itu malaikat. Jadi bukan kalam ni. Malaikat pergi ke Lauhul Mahfuz, dia ambil catat dia. Berlaku tiap tahun. Yang ketiga yang mencatat dari sahifah malaikat akan satu catatan yang akan diletakkan di bawah arsy. Ini lain pula. Catat dari sahifah malaikat, satu catatan letak di bawah arsy pula. Wallahu a'lam. Dah dah. Ada mana. Okay, lauh ni ke apa lauh? Lauh adalah satu jisim yang bercahaya yang pena mencatat padanya kertas ni kita kata dah. Dengan izin Allah akan apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi tepat ditulis ni. Segala perkara yang akan berlaku. Kalam itu dia terima tulisan dah. Gitulah lauh ni. Dan pena itu sekarang sedang mencatat pada lauh berdasarkan qaulnya tahqiq, di mana dapat menerima penghapusan dan perubahan lagi. Jadi pena tu boleh boleh tukar tulisan ke apa Allah Alam lah gitu lah. Pada sebahagian asar ada disebutkan bahawa Allah hanya mempunyai satu lauh. Yang salah satu sisinya adalah yakut merah. Dan sisinya lain adalah permata zamrud hijau. Nama yang utama adalah menahan diri daripada memutuskan penentuan hakikatnya. Maksudnya tak sedut percaya, mudah-mudah percaya lah. Sekadar dengar, tahu. Walaupun tak guru hebat setawang cerita pun, tak ada dalil, kita bukan jadi etikot keyakinan, sekadar dengar lah dah. Ada orang pendapat gini. Tapi nak cari terus tak boleh. Ini asar ni bukan hadis Nabi lah. Kata-kata lama lepas tu lah. Sahabat tabi'in dan seterusnya.
Perkataan musannif ni pengarang dengan kata kullah hikamun ya. Kullan hikam. Maksud erti bahawa semua yang telah disebutkan itu mengandungi hikmah. Semua tu Allah buat tu, Allah tak perlu tak berhajat, tapi Allah suruh nampak hikmah. Ada hikmahnya. Suruh nampak kebijaksanaan Allah dan suruh nampak ada sebab tertentu dah. Maka setiap daripadanya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk suatu hikmah yang diketahui oleh Allah SWT. Meskipun akal kita tidak mampu mencapainya. Sebagai ulama ada yang tidak mengharuskan adanya hikmah. Kerana Allah bertindak dengan apa-apa yang dikehendaki saja. Tidak ditanya akan dia perihal apa yang dia perbuat. Jadi tak ada hikmah pun boleh buat. Itulah ni pendapat setengah pendapat. Orang lain kata ada hikmah belaka dah. Allah buat ni ada faedah belaka, ada hikmah. Walaupun kita tak faham faedah je, hikmah dia dah. Cumanya kita tak wajib usul juga. Supaya juga tak wajib tanya dah. Kalau kita tak faham kat senyap. So tu lah. Adapun erti hikmah adalah rahsia perbuatan dan faedah darinya. Rahsia perbuatan. Apa buat begini? Faedah daripada itu maksud hikmah. Perkataan musannif pengarang ini dengan kata la liihtiyaji. Artinya bahawa semua yang diciptakan adalah mempunyai hikmah tersendiri. Bukan kerana Allah Ta'ala memerlukan sesuatu daripadanya. La liihtiyaj. Tidak diperlukan. Allah tak perlu benda-benda begitu dah. Allah buat ni tak perlu malaikat. Tak perlu dah. Tapi Allah ada hikmah lah. Ya. Maka tidaklah Allah Ta'ala menciptakan arash untuk menjaga dirinya. Okay. Tidak pula menciptakan kursi untuk duduk. Dan tidak menciptakan panel untuk menghadirkan apa-apa yang lenyap dari ilmunya. Takut ilah. Kita tulis ilmu kita ni takut tak ingat lah. Kita tak ingat sama. Untuk jelas akan datang ni. Tulis kita ni. Tok Guru tulis kat ni nak suruh. Jelas akan datang ni boleh ilmu. Ilmu Tok Guru boleh ni takut lepas ni tak hilang gitu. Dia kata tulis gitu je. Nak pergi ilmu nak. Allah SWT. So walaupun suruh tulis. Bukan maksud gitu dah. Bukan maksud takut ilmu. Ilmu Allah sendiri tu. Hak tu pun. Sebahagian saja dah tulis ni. Jadi. Semua tu Allah ingat semua lah. Masa ilmu Allah terlepas lagi. Tidak menciptakan malaikat-malaikat pencatat dan tidak pula lah tepat kertas nulis tu untuk mencatat apa-apa yang dikhawatirkan akan lupa. Bukan kerana itu dah. Bukanlah takut lupa suruh malaikat apa kita ni suruh kerana suruh gapo tu. Takut kita tak ingat recording gapo dah. Dalam pengurusan pejabat kita tu. Ada sebab kita memang bergantung dah. Tapi Allah SWT tak perlu benda gitu tu dah. Itu makhluk saja dah. Perkataan musannif pengarang dengan kata wa bihal imanu yajib 'alaika ayyuhal mu'min ayyuhal insan, artinya bahawa dengan semua yang telah disebutkan itu dan juga dengan hal yang lainnya yang telah tetap berdasarkan hadis yang sahih seperti hijab dan nur, wajiblah atas engkau yang untuk membenarkannya. Di aras tu adalah kita nak sapa Nabi, nak sapa ke atau Sidratul Muntaha nak aras ni nak. Jadi di atas aras ni adalah cahaya-cahaya nampak lah. Begitu je lah. Tapi setakat tu lah. Adakah daripada cahaya ke apa buat aras ke apa tak ada ayat dah. Cuma ada hijab dan nur. Gitu ada sebut lah. Wajiblah atas engkau untuk membenarkannya wahai orang Makkah, maka wajiblah beriman dengan wujudnya menurut syarak. Kalau ada dalil hadis ke apa tu dah. Pada sekat tu lah percaya. Nak detail lagi ke di sebalik hadis tu tak sudah mikir lagi lah. Tak sepikir lah. Takut dia tu senyap gitu. Habis tu nazam ke 109 dan 110 dah. Ni nizam ke 109. Wan naru haqqun. Masalah syurga neraka ni 109 dan 110 ni nazam syar'i dia pasal syurga neraka dah. 109 tu dah wan naru haqqun ujidat kal jannah fala tabil li jahidin dhi jannah. Itu 109. 110 pula darul khuludin lis sa'idi wasyaqi mu'adzabun muna'amun mahma baqi. Maksudnya dah, dan neraka itu adalah hak. Benarlah adanya dah. Telah dijadikan dia seperti neraka. Ujidat kal jannah, dijadikan seperti neraka.
Seperti syurga, bukannya seperti syurga. Jadi neraka ni dia benar dan dia ciptakan seperti syurga. Jannah ni. Terjemah sana. Maka janganlah engkau condong kepada orang yang ingkar gila. Orang yang ingkar yang gila dah. Fala tamil li jahilin zi jinnah. Jangan mudah ingkar neraka syurga neraka ni. Yang ada jinnah, yang ada gila dah. Syurga dan neraka itu adalah rumah kekal, darul khuludin. Syurga neraka itu adalah rumah kekal untuk yang bahagia dan yang celaka. Darul khuludin lisa'idi wa syaqiyin. Orang berbahagia sa'id, syaqi ni orang yang celaka. Mu'azzabun, dia diberi azab bagi yang celaka. Muna'amun, dan diberi nikmat bagi yang berbahagia. Muna'amun. Mahma, selama itulah, mahma selama masuk setiap dari dua golongan itu, selama mahma baqiyah, masih tinggal dalamnya lah. Itulah dia. Jadi neraka yang merupakan rumah azab telah tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta bersepakat para ulama yang mana dia tu neraka itu telah dijadikan pada waktu dulu lagi. Waktu kita ni tak terwujud lagi, manusia Nabi Adam tu pada dah neraka dah. Syurga yang merupakan rumah pahala adalah sama dengan neraka. Dalam hal telah tetapnya dan telah dijadikannya dia pada waktu dulu lagi. Syurga apa? Sebelum Nabi Adam ada lagi, ada dah syurga dah. Dan baiknya Sya'in Nazam ni, itu musannif pengarang ni menolak segolongan yang mengingkari adanya syurga dan neraka secara total. Seperti kaum falsafah ni. Dia masalah. Dia masuk ni melalui jalan falsafah saja tak apalah nah. Untuk ulama tertanya nak. Macam Imam Ghazali dalam kitabnya Fadhaih Batiniyah ke apa nak. Ataupun Tuhfatul Falasifah ke apa nah. Ada kitab-kitab yang mana Imam Ghazali menentang golongan falsafah tu. Seperti Ibn Sina dan sebagainya lah. Jadi itu tak apa hak jelas lah. Kita kata dari masuknya tak pernah mana dah. Masalah kaum falsafah ni masuk dalam ilmu tasawuf dia, Batiniyah dia. Imam Ghazali lawan juga dia kitabnya Fadhaih Batiniyah ni kan. Tapi nak bunyinya ni payah sikit dah. Dia campur dengan ahli rohani dengan ahli falsafah. Dan falsafah ni dia seolah law ni orang duk kecek dia pasal alam ni jenis maya saja dah. Alam zahir pun alam maya, alam apa panggil? Alam macam internet ke apa dah. Simulasi belaka, simulasi kata dah. Sebab apa? Sebab dia telajak gila ke handset komputer ke apa ni. Ya kita alim pun jenis foto juga dah. Jadi ada apa-apa ni pun gitu juga. Last kali Tuhan alim ni campur gaul. Jadi timbullah falsafah. Soalnya alim bergerak sendiri dah. Tak ada Tuhan. Pasal dia pening mikir pasal Tuhan dah. Telajak ni. Telajak mikir falsafah ni tak. Ahli falsafah ni, ahli falsafah ni yang mikir telajak last kali. Tuhan Allah SWT ni campur gaul. Jadi alim tu Allah dah. Pasal dia pening. Man Tuhan tak jumpa dah. Cerita dia. Dan sekali dia pun engkar syurga neraka. Dia kata benda tu tak wujud dah. Pasal alam tu dah. Takkan hati-hati gitu dah. Ini penggolongan-golongan sesat lah. Dan menolak pula segolongan yang mengingkari telah wujud keduanya pada waktu dulu. Seperti Abu Hashim dan Abdul Jabbar dari golongan Mu'tazilah. Dia kata dulu tak ada. Lepas ni baru buat dah. Jadi syurga neraka ni ada dah lah ni. Kalau kita dah ni belajar sains, kita boleh nampak lah logik tau dengan alis luah ni nak. Bima sakti pun berbeli dah. Cahaya luah dia dah. Nak pergi tempat lain lagi, ada lagi galaksi yang sebesar tu. Galaksi ni berbelian pula dah ni jumpa dah, kaji dah. Jadi tidak mustahil lah. Dah tahu tak ada lah syurga dah, neraka di mana dah. Jadi Mu'tazilah ni lah tadi Abu Hashim dan Abu Jabbar yang ingkar dah. Dia kata tak buat lagi. Dan mana mereka berpendapat bahawa syurga dan neraka hanya akan dicipta ke Allah nanti pada hari kiamat nanti saja dah. Nanti hari kiamat Allah cipta syurga dan neraka. Dan menunjukkan pada kita perihal telah tetapnya syurga itu adalah kisah Adam dan Hawa AS. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Serta telah ijma' atasnya sebelum muncul golongan yang mengingkarinya. Jadi ada Nabi Adam, Nabi Hawa ni dalam syurga dah. Dia tak dengar dia ikut syaitan tu tak makan buah syaitan nak buah nama lah, pohon bukan pohon khuld lah, tapi buah nama dah syajaratul khuld, pohon khuld, pohon kekal dah. Jadi ada terpengaruh tu, ada start dulu jadi makan lah. Tu dah timbulnya
kena marah dan atas bumi. Jadi syurga tu dengan kita ngaji astronomi langit luar ni logik lah, mana-mana ada dah. Ada bicara dah syurga ni jadi serupa kau ada ada kata syurga bumi lah. Tapi kalau kita tengok dengan ngaji astronomi langit luar ni, syurga Nabi Adam tu mungkin tidak serupa dengan syurga yang sebenar akhirat nanti tak. Dengan luahan ni nak kita ngaji dalam sains astronomi luas sangat tu, logik sangat lah, ada dah bukan atas muka bumi ni syurga tempat lain lah. Allah alam lah dengan ilmu kita ngaji ni pun hak zahir tu tak taklah raib lagi, hak star zahir nampak dengan apa hak tengok jauh ni nak teleskop ke apa nampak dah. Okey. Jadi sesuai dengan apa disebut oleh Al-Quran Sunnah serta telah ijma' atasnya sebelum muncul golongan yang mengingkarinya. Dan tidak ada yang mengatakan perihal tetapnya syurga dan dengan tanpa neraka dia. Syurga saja tanpa neraka. Neraka pun telah tetap pula berdasarkan ayat yang soleh juga dah. Neraka pun sama-sama ada dah dulu dah. Dan telah ijma' pula bahawa pentakwilan ayat tanpa ada kedaruratan, tanpa keperluan yang terpaksa adalah satu penyimpangan dalam agama. Kita nak takwil ni. Jangan lebih kurang takwil nak, kita kena elok takwil, kena terima zahir dulu. Pasal kita tahu dah akhirat agama ni. Seperti pentakwilan yang dikatakan orang Adam adalah seorang lelaki yang berada dalam jannah, yakni sebuah kebun pada tempat yang tinggi. Lantas dia derhaka kepada Tuhannya, maka dia pun turunkan ke perut lembah. Setara tu je, atau muka bumi juga. Ni orang ya. Sebab dia tak tengok lagi alam. Dulu-dulu tak. Ulama kita kan ngaji falak pun. Langit ni kira tu lah. Nah, planet-planet langit tu lah. Planet ni. Dia tak pergi lebih daripada dah. Sebab masa tu tak jumpa lagi dah. Teleskop tak jumpa lagi dah. Bukan ulama kita. Dia orang putih begitu juga. Sebabnya tak jumpa lagi dah. Dan juga kita tak memikir. Setelah tu mungkin ada planet lain lagi dah. Syurga. Okay, dalam kitab Syarhul Maqasid dikatakan bahawa tidak ada satu pun nas yang sharih dalam hal penentuan tempat syurga dan neraka. Namun kebanyakan pendapat mengatakan bahawa syurga itu di atas langit yang ketujuh dan di bawah arasy. Itulah. Sedangkan neraka di bawah bumi yang ketujuh. Dan yang hak dalam masalah ini adalah menyerahkan pengetahuan yang demikian kepada Allah SWT. Neraka pun gitu. Ada kata langit tujuh pasal tak jumpa lagi bumi bulat ke apa dah. Memanglah panah dalam perut bumi ni. Tapi hakikat nerakanya bukan gitu dah. Banyak lagi kita tahu dah. Ketujuh tingkatan neraka dah. Mengenai neraka itu ada 7 tingkatan. Pertama yang paling tinggi adalah Jahannam. Itu tempat untuk orang yang diazab sesuai kadar dosanya dari golongan mukminin. Dan Jahannam itu akan hancur dengan keluarnya orang dari dalamnya. Ini pendapat dia tak jelas Jahannam. Cuma dalam neraka Jahannam itu ada nama dia. Tapi tak ada lah kata mesti orang mukmin saja dah. Yang keduanya Lazar. Neraka kedua Lazar itu untuk kaum Yahudi. Yang ketiganya Hutamah untuk kaum Nasrani. Ini pendapat-pendapat dah. Yang keempatnya Sa'ir untuk kaum Sabi'in, iaitu satu kelompok dari Yahudi dia. Agama ada kaum Sabi'in ya. Ya, sesat juga dah campur kau nak. Yang kelima Saqar untuk kaum Majusi. Yang keenam Jahim untuk para penyembah berhala. Yang ketujuh Hawiyah untuk golongan orang munafik. Itu pendapat-pendapat lebih kurang ni. Benda ni pun kalau tak jelas secara dalil internet kita terima lah. Nama neraka tu ialah banyak dah. Nuh Hutamah Saqar ke apa Jahim tak ada sebut dah. Hawiyah ke apa dah. Cuma no, khusus untuk golongan tertentu tu Allah alam dah. Semuanya ulama setengah-setengah ni berani ijtihad. Inilah ijtihad dia lah. Gitulah kita kata dah. Sedangkan mengenai syurga terdapat 3 pendapat. Pertama, bahawa syurga itu ada 7 juga. Dan saling berdampingan di mana yang paling utama. Serta paling tengah letaknya adalah syurga Firdaus. Paling tengah dah. Ini ada dalil. Dan syurga ini pula yang paling tinggi. Kerana keadaan berdampingan itu tidaklah menafikan adanya yang lebih tinggi. Jadi kata Firdaus lah paling tinggi dah. Tali utama paling tengah. Paling tinggi dah. Gitulah syurga Firdaus. Di atas syurga Firdaus inilah arasy Tuhan yang Maha Rahman katanya. Darinya lah terpancar sungai-sungai syurga.
Dan yang mengiringinya adalah hal keutamaan adalah syurga Adn. Lepas syurga Firdaus, syurga Adn. Dan kemudian Jannatul Khuld. Lepas tu Jannatul Na'im. Lepas tu Jannatul Ma'wa. Lepas tu Darussalam. Lepas tu Darul Jalal. Itulah dikatakan 7 nama dah. Firdaus, Adnan, Jannatul Khuld, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal. Jadi 7 dah. Semua syurga itu bersambung dengan maqam wasilah, ini tempat perantaraan, agar ahli syurga dapat bersenang-senang dengan menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama dah. Walaupun maqam berlain tapi sama-sama dah. Dia nampak Nabi lah. Disebabkan dari maqam wasilah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak bagi mereka kerana maqam tersebut akan menerangi syurga. Laksana matahari menerangi penduduk dunia. Itulah yang kata nah. Pendapat inilah menurut Ibn Abbas. Yang kata menurut Ibn Abbas. Tak ada sebut riwayat kuat setakat mana ni. Lepas tu, bahawa yang kedua, pendapat kedua, bahawa syurga itu ada 4. Bukan 7. Tadi kata 7 dah. Ini kata 4 syurga. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, waliman khafa. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, ada 2 syurga, yakni Jannatun Na'im dan Jannatul Ma'wa. Dan selain itu ada 2 syurga lagi pula, iaitu syurga Adn dan syurga Firdaus. Surah Ar-Rahman ayat 40 dan 42. Jadi hak ni kata, pendapat ni kata 2 lah. Jadi ayat lain ni. Waliman khafa maqama rabbih jannatan ni surah Ar-Rahman ayat 40. 40 dah. Lepas tu min dunihima jannatan ni jauh. Bukan 47 bukan tak, tapi ayat 62. Ayat 62 jauh dah. Daripada 2 ayat ni lah mereka berhujah bahawa syurga ni dari Quran ayat ni sebut 4 lah. 2 campur 2 4 dah. Mula tu Jannatun Na'im dan Jannatul Ma'wa. Ada. Hak jannatan ni lah. Mamun dunia man dan selain daripada 2 ni jannatan, 2 syurga lagi, 2 jannah lagi, iaitu syurga Adn dan syurga Firdaus. Ni pendapat mereka. Pendapat inilah menurut sebahagian mufassirin dan jumhur ulama. Ramai pendapat ni dah. Bukan 7. 4 syurga ni jumhur mufassirin, sebahagian besar mufassirin dan jumhur ulama dah. Okey, pendapat ketiga. Bahawa syurga itu hanya satu. Dan nama-nama tersebut boleh dilakukan atasnya kerana tahakkuknya segala makna dari nama-nama itu pada syurga. Di syurga ni kekal desa je. Nama je banyaknya. Sekali panggil gini, sekali panggil gini. Macam kita cerita nama Allah lah banyak dah. Nama Nabi Muhammad apa ada buat siapa 100 nama dah. Campur habis yang sahih, yang tak sahih, macam-macam lah. Siapa 100 dah. Jadi begitulah nama syurga pun dia kata dah. Kerana tahakkuknya, kerana benar dah. Untuk menguatkannya dah. Okey, syurga juga dinamakan dengan Adn, yakni tempat penegakan, yakni iqamah. Untuk tempat ditegakkan dah. Boleh juga pula dengan Jannatul Ma'wa, yakni tempat berdiamnya dah. Ma'wa. Orang-orang mukmin dah. Tempat tinggal dah, tempat bertinggal. Tempat tinggal orang mukmin dah, Jannatul Ma'wa. Boleh pula dengan Jannatul Khuld. Jannah ni syurga yang tempat orang kekal dah. Dan boleh juga dengan nama Darussalam, kerana syurga tu memanglah kekal dan selamat dah. Khuld kekal, salam tu selamat, negeri selamat. Dari selamat dari ketakutan dan kesedihan lah, masuk Darussalam dah. Dan boleh juga dengan nama Jannatul Na'im, kerana syurga itu memang dipenuhi dengan berbagai-bagai macam nikmat. Ni pendapat ni pula kata syurga ni solat. Ya. Bukan Jannatul Firdaus kat tengah tinggi tidak. Dia kata serupa belaka, cumanya adalah peringkat beza-beza, mesti ada. Tu mula ni nak kata syurga tu dengan 7 jenis, 7 syurga ke 4 syurga ke. Tak perlu dia kata semua nama boleh tupai belaka dah. Antara satu sama lain. Gitulah dah. Perkataan musannif dengan kata Darul Khuludi lis-Sa'id wasyaqi. Dah.
Dia kata darul khulud nis-sa'id wasyaqi. Syurga dan neraka itu adalah rumah kekal untuk orang-orang yang berbahagia dan celaka. Adalah untuk menolak golongan Jahmiyah. Yakni satu golongan yang dinasabkan pada Jahm bin Safwan. Di mana mereka berpendapat bahawa syurga neraka itu adalah fana. Syurga neraka tu tak kekal dah. Hanya hancur dah. Satu masa yang hancur dah. Tu mengikut Jahm lah. Demikian juga para penghuninya. Penghuni dia mati juga. Mereka syurga pun tak kekal, neraka pun tak kekal dah. Sebabnya mikir lebih lah. Logik kau tak? Tak mati lah. Gitulah. Ada masalah logik ni. Masalah lakon ni. Disebabkan pendapatnya itu mereka semua jadi kafir. Kafir. Kerana menyelihi Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian maka syurga itu adalah rumah kekal bagi mereka yang berbahagia. Yakni mereka yang mati dalam Islam. Walau pada awalnya mereka dalam kekafiran. Dan termasuk pula orang berbahagia adalah para pelaku maksiat. Dari golongan mukminin. Maka tidaklah mereka itu kekal dalam neraka. Jika mereka memasukinya. Bahkan azab neraka di neraka pun tidaklah terus-menerus selama mereka tinggal di sana. Kerana mereka akan mati sudah masuknya itu dengan masa yang hanya diketahui oleh Allah selamanya. Nama-namanya Allah sahaja tahu dah. Maka tidaklah mereka hidup hingga mereka keluar darinya. Jadi orang yang mukmin tu masuk neraka dia akan keluar jugalah. Walaupun nama sama mana pun dia akan keluar. Dia akan masuk syurga juga. Dan yang dimasukkan dengan kematian mereka itu adalah bahawa mereka kehilangan rasa terhadap pedihnya azab. Bukan mati. Sebagai mati yang hakiki yakni dengan keluarnya roh. Jadi mereka ni tak matilah. Ada juga kata kematian juga. Orang ni. Orang hak kena azab ni. Tapi maksudnya kalau dia hilang rasa terhadap pedihnya azab. Maka dia hilang lah. Bukan mati hakiki tak. Jadi lebih keluar daripada neraka. Wallahualam. Sedangkan neraka adalah rumah kekal bagi mereka yang celaka. Yakni orang yang mati dalam kekafiran. Meski sepanjang umurnya mereka hidup dalam iman. Jadi tengok akhir. Mula-mula beriman lepas tu kafir. Dia terakhir terkafir menyebabkan dia ni kekal dalam neraka dah. Termasuk dalam golongan orang yang celaka ini adalah orang-orang yang terlalu mendalam caranya berfikir. Lantas tidak sampai kepada yang hak dan meninggalkan taklid yang wajib atasnya. Kadang-kadang ni jadi masalah ni. Jadi kafir ni. Isledah jadi kafir. Lepas tu kadang mikir kuat sangat dah. Fikir pasal zat Tuhan. Tu jadi masa falsafah dah. Jadi ilmu hakikat. Bicara punya ilmu hakikat ni lah sekali. Siapa tak jadi kafir dah. Itulah sepatutnya tak boleh mikir lebih dah. Banyaklah. Ada setengah tu mengaji ilmu wifaq. Ilmu rajah dah. Ilmu simbu-simbu ni. Dah. Telajuk mendalam ilmu tasawuf. Lah sekali lagi pada ilmu wafaq. Itu bukan ilmu tasawuf dah. Setengah orang anggap berakal sekali dah. Dah sekali ilmu sahih. Jadi kafir juga dah. Bahaya dah tak? Ada kata boleh belajar. Memanglah boleh belajar. Nak tahu salah tu. Tapi kalau belajar siapa percaya. Kafir juga gitu je tak? Nama anak-anak kecil dari golongan musyrikin tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang celaka. Anak kecil. Orang kafir yang anak yang kecil mati. Dia tak masuk orang celaka. Melainkan mereka akan masuk ke dalam syurga berdasarkan kaul yang sahih dari sekian banyak kaul. Macam-macam pendapat. Ada kata budak kecil masuk neraka juga ikut pok dia kafir dia. Ada kata dia ni masuk syurga. Jadi kata pendapat yang terima oleh syekh ini. Yang sahihnya budak kecil ini tidak dibebankan taklif syarak. Akan masuk syurga lah. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa syurga itu adalah rumah yang kekal untuk mereka yang berbahagia. Dan neraka adalah rumah kekal untuk mereka yang celaka. Adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 105 hingga 108. Ayat 105 hingga 108 ni ya Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa shahiqun khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa man syaa rabbuk ata'an ghairu majdud.
Taghut. Jadi maksudnya dikala datang hari itu tiada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Ada pun orang yang celaka, maka tempatnya dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berintih. Mereka kekal dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya bila maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Dia maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Allah lah kehendaki. Ada pun orang yang berbahagia, maka tempatnya dalam syurga. Mereka kekal dalamnya, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Gitu lah. Yang ambil belakang ni ada. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang ambil situ dah. Yang dimasukkan dengan langit dan bumi pada ayat tersebut adalah atap neraka serta tanahnya. Selama dah. Mereka kekal dalamnya selama ada langit dan bumi. Ya, maksudnya langit dan bumi itu pada ayat tersebut adalah atap neraka serta tanahnya. Dan atap syurga serta tanahnya. Bukan langit dan bumi dunia. Kerana keduanya sudah diganti oleh Allah Ta'ala lah. Berkata musannif pengarang dengan mu'azzabun muna'amun. Adalah untuk mereka bahawa orang yang masuk neraka akan diazab dengan bermacam-macam azab seperti ular, kalajengking dan yang selainnya. Dan bahawa orang yang masuk syurga itu akan diberi nikmat dengan bermacam-macam nikmat, dan nikmat tertinggi adalah melihat zat Allah yang mulia. Paling tinggi nikmat ni ialah melihat tengok Allah SWT dah. Berkata musannif pengarang dengan mahma baqi, artinya adalah selama tiap-tiap diri orang yang masuk syurga, neraka itu masih tinggal dalamnya. Catatan, manusia daripada mahsyar sesuai dengan keadaan mereka ketika mati. Jadi duduk keadaan dia susah kesenai daripada mahsyar berdasarkan ketikanya mati ni. Kemudian orang mukmin akan masuk syurga dengan rupa seperti orang berumur 33 tahun. Jadi masuk syurga tu stemol dia, umur paling muda semak gagah iaitu 33 tahun. Tinggi mereka adalah 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Kemudian tiada bertambah dan tiada berkurang. 60 hasta tinggi, 60 hasta lon kita ni. Dan lebar 7 hasta dah. Dada ke apa ni. Tak bertambah tak berkurang. Adapun jisim orang kafir maka berbeza-bezalah ukurannya sehingga ada riwayat mengatakan bahawa gusi orang kafir di neraka seperti gunung Uhud. Gusi saja dah. Dan pahanya seperti Waraqan. Yakni 2 gunung yang ada di Madinah ni. Pahanya saja dah. Jadi nak yang besar ni nak suruh dia merasa sakit. Wallahu a'lam. Tu akhirat tak tahu setang mana dah. Okay, kita pergi pada masalah 111. Mana? Ada riwayat ni. Ni anar mislu ahadin tu kata apa ni? Gusi kafir tu neraka seperti gunung Uhud ni tak? Darsul kafir fi an-nar mislu ahad Uhudin. Ni riwayat Muslim. Sahih kau ni, riwayat Muslim ni. Dan itu cerita lah riwayat mana. Okay, habis itu dah. Pergi pula masalah ke 111 ni. Baik ke 111, nazamnya ke 111. Masalah haud. Haud ni kolam, telaga kolam Nabi Muhammad SAW. Nazam yang bunyi imanuna bi haudi khairul rusul. Khairul rusli. Khatmun kama qad ja'ana fi naqli. Iman kita adalah dengan kolamnya sebaik-baik rasul tu, bihaudi khairul rasul, adalah wajib. Wajib lah dah. Hatmun wajib. Sebagaimana telah datang keterangannya kepada kita dalam dalil naqli. Hatmun wajib kama qad ja'ana fi naqli. Iaitu dalil naqli ni ada hadis ni ada cerita pasal telaga Nabi dia haud. Maksudnya bahawa pembenaran kita kena yakin benar ni kita terhadap kolam ni atau telaga yang akan diberikan pada Rasul yang paling utama yakni Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat adalah wajib. Akan tapi tidak kafir orang yang mengingkarinya. Untuk kafir lagi kata dia. Hanyalah dia itu fasik saja.
Musannif pengarang berisyarat dengan bait ini itu adalah untuk menolak pendapat golongan Mu'tazilah. Ini telah menafikan kalam tersebut. Mu'tazilah nak menafi dia. Dia kata tak ada lagu Nabi ni. Kalam Nabi ni. Dan haud kalam itu adalah satu jisim. Makhluk jisim ni. Yang khusus lagi besar. Serta luas segala isinya. Segala sisinya. Dia berada pada bumi yang sudah diganti. Yakni bumi putih. Laksana perak. Barang siapa minum daripadanya, tidaklah ia akan dahaga selama-lamanya. Akan datangi kolam itu nanti oleh umat ini, yang umat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang minum ni adalah umat Nabi lah dah. Kolam ni. Lepas tu, bumi putih, laksana perak dah. Bumi kita ledon ni lah. Pelik dah masa tu dah. Dan sungguh telah datang riwayat bahawasanya tiap-tiap Nabi itu ada mempunyai sebuah kolam yang akan didatangi oleh umatnya. Maka satu riwayat dari Hasan Basri kan ini, dalam keadaan marfu', kata siapa ke Nabi lah, Allah menerangkan bahawa bagi tiap-tiap Nabi ada sebuah kolam dan dia akan berdiri. Nabi itu berdiri di atas kolamnya, sedang di tangannya ada sebuah tongkatnya. Nabi itu pergi tongkatnya. Dia menyeru siapa yang dikenalinya dari umatnya. Ketahuilah bahawa sungguhnya mereka itu saling berlomba. Siapakah di antara mereka yang paling banyak pengikutnya. Nabi-Nabi ini pakai berebut. Siapa dia ramai pengikutnya. Dan sungguhnya aku berharap boleh menjadi yang paling banyak pengikutnya di antara mereka. Nabi kata gitu dah. Tengok ada riwayat kadang. Ada dah. Hadis ni riwayat Tirmizi daripada hadis Samurah bin Jundub. Dan dikatakan hadis gharib. Imam Tirmizi kata gharib. Lemah lah kira ni. Itu lebih kurang dah. Itu hadis riwayat Tirmizi lah. Dalam satu asar lagi ada disebutkan bahawa kolamnya Nabi Muhammad adalah Muhammad SAW adalah selebar kolam dan yang paling banyak didatangi orang. Adapun dikhususkannya penyebutan kolam Nabi kita pada bait ini itu adalah kerana datangnya beberapa keterangan dengan hadis yang mencapai darjat mutawatir perihal keberadaannya nanti di akhirat. Memang ada darjat mutawatir dia. Pasal adanya kolam itu di akhirat. Ikut ni lah. Ikut sini. Secara asah ni kaedah. Kalau tolak benda hadis mutawatir jadi kafir dia. Tapi Syekh ni kata tak kafir lagi orang yang tolak lagu Nabi dah. Berbeza halnya dengan kalam Nabi-Nabi yang lain di mana keterangan yang menyebutkannya hanyalah dengan hadis-hadis ahad saja. Tak siapa kafir lah. Wajib percaya juga dah. Dosa lah besar kalau tolak hadis ahad ni. Kalau tanpa hujah. Kalau ijtihad tu lain lah. Tapi dia tak siapa kafir. Tapi kalau hadis mutawatir ni tolak ijtihad dah. Benda muktamad dah. Perkataan musannif pengarang yang kata kama qad ja'ana fin naql, maksudnya adalah berdasarkan nas yang telah datang kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang kita nak baca hadis. Maka dari hadis Abdullah bin Umar bin As ada disebutkan, Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa'un ma'uhu abyadu minal labani wa rihu atyabu minal miski wa kizanuhu aktsaru min nujumis sama'. Man syariba minhu fala yazma'u abadan. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Ar-Riqaq. Bab ni lah bersih hati riqaq dah. Bab fil haud, dalam bab telaga lah, telaga Nabi ni. Daripada Abdullah bin Amr ni. Okay, kita baca terjemahan ni hadis Bukhari ni kuat lah. Kalamku adalah sejauh perjalanan 1 bulan dan segala sudutnya sama. Kikan nepak segi gitu ni dah sama dah 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu. Dan baunya lebih harum dari kasturi. Serta bekas-bekasnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Banyak sangat ni. Pada siapa yang minum darinya, tiadalah dia akan haus selama-lamanya. Kalau boleh minum juga, alhamdulillah tak haus lah. Takut tak boleh minum lah. Kita minta Allah berikan kesempatan pada kita sehingga kita boleh minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Antara caranya juga kena selawat banyaklah dah. Ada keterangan riwayat mengenai pembatasan kolam itu dengan arah yang berbeza-beza. Maka dalam riwayat terangkan bahawa kolam itu adalah antara kota Aden dan Oman. Ada riwayat kata jarak di antara kota Aden dan Oman. Daripada mana? Daripada atas ni.
Jordan ke apa ke Syria, ke Yaman, kepada jauh dah. Dan demikian itu seumpama perjalanan 1 bulan dah. Jauh dah. Dalam riwayat sahihan disebutkan antara San'a dan Madinah. San'a Madinah ni daripada Yaman ke Madinah. Dan demikian itu seumpama perjalanan 2 bulan. Jauh lagi ni. San'a ke Madinah bukan ada dengan Umar tu bukan dulu nah. Jadi kalau San'a tu Yaman ke Madinah tu Arab Saudi tu tengah-tengah tu. Lepas tu San'a ni bawah Yaman dah. Yang peti luah lah dah, peti luah. Dalam riwayat Ibnu Majah hak kata riwayat Ahmad daripada Adan ke Amman tu riwayat Musnad Imam Ahmad daripada hadis Abi Umamah kata daripada Adan ke Amman. Lepas tu dalam tapi hak sahih yang lebih kuatnya hadis sahihnya baina San'a wal Madinah. Ni riwayat Bukhari. Ni Bukhari Muslim dah kira ada sahihannya. Daripada San'a dan ke Madinah ni jarak dia. Dan dalam riwayat Ibn Majah antara Madinah dan Baitul Muqaddis. Ada lagi ni. Kata riwayat Ibn Majah. Nah, dan yang demikian itu seumpama perjalanan 1 bulan Madinah ke Baitul Maqdis ni boleh kata nak. Haulah, kita tengok cakap lah dah. Ni riwayat Sunan Ibn Majah lah daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri lah. Dan dalam riwayat lain antara Mekah dan Ailah lah. Seumpama perjalanannya 1 bulan juga ni. Ni riwayat lain lah. Tapi tak riwayat mana ni. Jadi Nabi Muhammad SAW ada berkali-kali menyebut perihal kolam itu dengan lafaz yang berbeza-beza, yakni dengan arah yang memang diketahui oleh kaum yang beliau ajak bicara dah. Jadi orang Arab ni tahulah keasa dia dia. Okay. Pak kita, pak dia dah. Mengenai penyebutan jarak dengan 1 bulan dan 2 bulan itu tidak bererti saling menafikan. Kerana Allah SWT mengkhabarkan terlebih dahulu dengan jarak yang pendek kemudian dengan jarak yang panjang. Dan menurut Imam Nawawi yang dijadikan pegangan adalah riwayat menunjukkan jarak terpanjang dah. Dan dalam wahyu yang turunkan oleh Allah SWT kepada Isa AS perihal sifat Nabi kita Muhammad SAW, ada disebutkan bahawa kolam Nabi kita itu mempunyai semua warna minuman syurga dan semua rasa buah-buahan syurga, dalam erti sebahagiannya ada punya warna dan rasa yang berbeza dengan sebahagian lain, sehingga semua warna dan rasa daripada minuman dan buah-buahan syurga ada pada kolam tersebut. Kata kita lah. Tapi tak ada ayat lah, riwayat kuat setengah anak ni. Dia kata Nabi Isa nak. Nabi Isa tahu bahawa ayat kita pelik ikut dah. Kata ayat. Okey, mengenai bilakah waktunya meminum dari kolam itu, terdapat perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sebelum sirat, sebelum litah titian sirat lah. Titian itu nak pergi ke syurga ke atau jatuh neraka dah. Dan inilah qaul jumhur ulama lah, pendapat jumhur ulama gitu. Kerana sekalian manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan haus yang amat sangat dan dahaga. Dan mereka pun mendatangi kolam itu untuk minum daripadanya. Ada lagi yang mengatakan sudah sirat, sudah titian sirat, dan qaul ini disahihkan oleh sebahagian ulama. Kerana akan dituangkan dalam kolam pada kolam air itu dari Kausar, yang merupakan satu sungai dalam syurga. Kalau satu sungai pula, maka jadilah kolam itu sudah sirat di samping syurga, dekat syurga tu. Ini pendapat ulama lah. Kalau kolam itu adanya sebelum sirat, sebelum titian sirat, nescaya neraka menghalangi antara kolam itu dan air yang akan dituangkan padanya dari Kausar. Itu pendapat golongan ulama yang kata sebelum syurga ni. Kalau kolam itu adanya sebelum sirat, nescaya mereka halal lah. Benda kolam tu. Dan dibantah pendapat kedua ni. Tapi Syekh ni bantah ni. Dengan bahawa kolam itu kalau berada di samping syurga, maka tiadalah perlu minum daripadanya. Ini pendapat jumhur lah. Kalau benda tu dekat syurga, tak ada kap minum lagi dah. Masuk syurga, lepas titian sirat masuk syurga dah. Tak perlu minum lagi dah, masuk syurga.
Namun dijawab pada bahawa sekali manusia akan ditahan di sana kerana perbuatan-perbuatan zalim yang ada di antara mereka. Ulama lain pula jawab, dia kata, bukan terus masuk syurga lepas titian sirat tu dah. Kena berhenti dulu dah. Tahan pula nak cek perbuatan zalim dah. Yang ada antara mereka sehingga mereka saling menghalalkan terlebih dahulu. Kena maaf dulu lah. Sebelum masuk syurga dah. Dan tempat penahanan itu dinamakan dengan Mauqiful Qisas. Nah, situ dia panggil sebelum masuk syurga tu dia panggil Mauqiful Qisas, tempat kisah hukum balah. Nah. Pendapat lain mengatakan, dia sana menjawab benda ni tak jelas dalil gitu lah tak. Pendapat lain mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu mempunyai dua kolam. Satu kolam sebelum sirat dan satunya lagi sudah sirat. Dan ini disahihkan oleh Qurtubi. Hebat juga kok ni. Memang Qurtubi dah. Sebelum titian sirat sekali kalau ada pula lepas tu dah. Namun semua tersebut itu tidaklah wajib mengiktikadkannya. Benda ni ulama hebat sama mana pun dah. Tok alim, tok guru sama mana hebat sama mana pun. Yang sangat kita cintai sama mana pun. Kalau tak beri dalil, yang jelas kita tak wajib percaya. Sekadar dengar lah dah. Boleh jadi gitulah. Hanyalah yang wajib itu mengiktikadkan, meyakini bahawa Nabi kita itu ada mempunyai kolam. Dan tidak mengapa jahil perihal adanya sebelum sirat atau sesudah sirat tu tak wajib. Percaya dah. Kita tak tahu pun tak apa. Tak dosa, tak tahu pun dah. Setelah kat atas adalah perbincangan kita tekan titian surah. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.